ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, pemimpin setempat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini diizinkannya kita berada di dalam masjid yang mulia ini, dapat kita solat maghrib berjamaah yang fadilatnya semua orang tahu 27 kali ganda daripada sembahyang seorang diri di rumah. Lebih-lebih lagi bagi orang lelaki, kalau dia sembahyang sengaja di rumah, dia dikira sembahyang itu sesat oleh kawan saya, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Dan tafsirnya sudah 3-4 kali dah bacakan hadis di sini. Untuk orang lelaki ya, sekiranya mereka sengaja sembahyang di rumah mereka sendiri, tak siap nak masjid, tak siap nak surau, tak siap nak berjemaah, di mana mereka tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing. Walaupun jemaah Rasul pun ada yang tak nak sembahyang jemaah tu, sampai Rasul mengancam nak bakar rumah-rumah keliling Madinah tu kerana tak nak datang berjemaah. Kalau ini kamu lakukan, kata Nabi, kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah sembahyang seorang-seorang di rumah, dia mesti berjemaah. Walau taraktum sunnata nabiyikum, sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu.
sesat. Apa itu sesat? Sudah akhirat belum dari syurga tak jumpa. Lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh. Bila jauh dengan syurga dekat dengan apa? Dekat dengan neraka. Jadi jangan sembahyang di rumah bagi orang lelaki. Seorang-seorang nak sembahyang di rumah boleh, tapi bersama isteri dan anak-anak. Itu paling koman, paling koyok, paling kudi, paling tak guna. Sembahyang di rumah bersama isteri dan anak-anak. Kalau suami sembahyang di anjung, isteri sembahyang dalam bilik, anak-anak sembahyang di bilik masing-masing, itu susah. Siapa yang melazimkan sembahyang berjamaah, dia dapat 5 fadilatnya. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Tak ada banyak masalah. Tak ada banyak masalah ekonomi, tak ada banyak masalah kesehatan, tak ada banyak masalah disiplin dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, dia lepas bersiksa kubur. Siapa tak nak lepas bersiksa kubur, jangan. Kubur ni ada nikmat, ada siksa. Karena Nabi kata, al-qabru rawdatan min riyadil jannah wal qabru khufratan min hufurin niran. Kubur itu satu taman dari taman surga, dan kubur juga boleh menjadi jurang dari jurang neraka. Kita nak kubur jadi jurang neraka. Mudah-mudahan kita dapat kubur jadi taman surga. Jadi orang yang melazimkan sembahyang berjamaah itu dia lepas dari siksa kubur. Siksa kubur ada 4 tuan. Yang pertama, soalan dan pukulan munkar nakir. Sekali pukul 70 hasta terbenam ke bumi. Siapa lagi nak orang yang kat kanan? Jadi tengok mana kedua orangnya. Cara yang mana tu? Yang pertama. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Rusuk kanan pergi kiri, rusuk kiri pergi kanan. Dihimpit di bumi tu. Kan bumi tu geram. Geram bumi tu tengok orang tu. Orang azan ni tak siwa nak ke masjid. Bukan tak dengar, tapi saja tak siwa nak ke masjid. Ke surau. Atau tuan yang ajar diri ke jemaah. Saja tak siwa. Bumi geram. Oh, you are very proud. Bumi tak kerti apa betul kan? You are very proud. When you come to me, you know I crush you ke bumi. Bila datang dia, sekarang mana nak lagi ke bumi? Dia himpit bumi tu. Sehingga bersih-bersih tulang rusuk. Yang kedua, yang ketiga, didatangkan ulu dan kala, mematuk-matuk, menggigit-gigit, memukul-mukul sampai hari kiamat. Ulu tu panjangnya sebulan perjalanan, besarnya besar tengkuk unta. Tak ada besar masjid ni, besar tiang masjid ni tak ada, sikit. Besar tengkuk unta atau besar tengkuk lembu. Tengkuk lembu tu mana tengok? Tengok khabar, tu kan mengambil usahanya. Itu Allah. Mematuk-matuk sampai hari kiamat. Nama itu gerak apa ni? Gerun kita dengarnya. Sujahul akram, akram nama Allah kan. Mematuk-matuk sampai hari kiamat. Yang ketiga, nomor 4, didatangkan api neraka, dimasukkannya ke dalam kubur. Api neraka itu masuk dalam kubur, mayat dalam kubur itu dibalik-balik. Macam orang manggang apa? Manggang apa? Barbecue. Tuan ada orang barbecue? Babi lah. Zaman dulu. Tangkapnya babi itu duduk bangun di panggang dia. Berapi di bawah, itu panggang. Itu barbecue namanya. Sekarang ni tak ada barbecue, kambing kiu, ayam kiu, keli kiu. Apa? Bau kiu. Itu dibakar ya. Api neraka itu masuk dalam kubur. Tempat sisi kubur. Yang mana lalu nahornya. Cikabur. Satu punya lalu nahor. Oleh mereka, mari kita habisi saki-baki umur kita yang pendek lagi ni. Makin lama makin pendek, makin lama makin isi saki-baki umur kita ni dengan solat berjemaah. Sentiasa berjemaah. Sama ada di masjid atau di surau atau di mana-mana saja yang ada tempat jemaah, atau sekurang-kurangnya di rumah bersama dengan isteri dan anak-anaknya. Itu seruan dari saya untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan dan perempuan. Perempuan tak payah, tuan-tuan ada. Kerana yang mati lelaki, untuk kebaya bagi lelaki ya. Baik, untuk malam ini kita sambung penutup kitab kita ni dekat-dekat lah dekat Nabi dah. Sekali lagi tamat kita ni. Bila tamat kitab kita ni,
habis kontrak saja dengan tuan dan perempuan. Tengok siapa dia Rumi buka. Kalau kitab saya ni buka surat 385. Kita dah habis membaca tentang dosa-dosa besar. 93 jenis dosa besar dah kita baca. Dosa-dosa besar tu tidak menjadikan orang tu kafir, tapi masuk neraka dulu. Siapa hendak angkat tangan? Siapa lalu nahu angkat tangan? Dosa besar tu lama masuk nerakanya. Dosa ni ada dua. Yang pertama dosa besar, yang kedua dosa kecil. Dosa kecil dipanggil fasik, dosa besar dipanggil zalim. Mana tak? Nak fasik kena zalim. Zalim lama sudah masuk neraka. Fasik tak selama zalim, tapi dua-dua masuk neraka. Ya? Jadi dia tidak menjadi kafir. Dia masuk neraka dulu. Udah masuk neraka baru tarik pekik. Ya? Jangan nak diam, kalau neraka tu tarik. Mana Allah kafir. Apa kata Allah? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah lihat dahsyatnya neraka itu bergunung-gunung. Dahsyatnya kami dah lihat. Wa sami'na, kami dah dengar tadi peti dalam neraka itu. Aduh. Ayo, orang mana kau ni? Ayah, mana tu? Oh my God, I cannot stand this. Orang mana? Jadi pergi tu, kami dah dengar. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak balik ke dunia apa? Nak amal solehan, nak beramal dengan amal yang soleh. Nak ikut cari Islam belakang. Mayang cari Islam, pakaian cari Islam, ekonomi cari Islam, perjuangan cari Islam, akhlak cari Islam, pendidikan cari Islam, kekeluargaan cari Islam, ikut Islam semua. Inna muqinun, sekarang ni kami dah yakin menolong Allah. Itu dah. Dan masuk neraka baru tertutup. Sebelum masuk neraka, boleh jadi bahan gurauan. Lantaklah tak ada aku sampai masuk neraka. Macam cara mana? Dah masuk tertutup. Itu kau orang melakukan dosa-dosa. Baik, untuk malam ni disambung. Ada Nabi bersabda, Inna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummatif tulitat nafsuha walam tusi وظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت قال نعم. Dengan Arabnya, aku tidak, saya pun dah dengan Arab. Orang putih tu kan. Pengajuan di sini. Ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jawab pun. Tak dengar apa? Patutnya sudah ada disebut Rasulullah jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak nak jawab dia dikira sebagai kedekut, bakhil, tangkai jering, lagi hidung masin, lagi apa? Genggam ayam tak diri. Lagi apa? Cikir. Jadi bila dengar kata Rasulullah tu jawab sallallahu alaihi wasallam. Pengikorannya dalam hati ya. Lalu berkata, sesungguhnya ibu telah mati terkejut. Ada seorang kata kepada Rasulullah, maknya mati terkejut, maka tidak sempat berwasiat. Dan saya sangka kalau ia sempat bercakap, ia akan mengeluarkan sedekah. Apakah ia akan mendapat pahala jika saya bersedekah? Baginda menjawab, ya, na'am tu dapat pahala. Jadi kalau ada kita mewarisi harta dari bapa atau mak kita, sedekahlah bagi pihak mereka. Niat dalam hati itu. Ini sedekah aku untuk bapa aku, ini sedekah aku untuk mak aku dan sebagainya. Boleh dapat pahala tu. Walau benda dah mati.
Sebelum ini ada hadisnya udah baca dulu, nah, tapi malam ni tak ada baca tu. Ada hadisnya. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin salihin yad'u lah. Sebelum ini dah baca dulu bulan surah atau dua bulan surah. Bila mati seorang anak Adam itu putus segala amalnya. Tak ada sumber pahala, tak ada. Nak dapat pahala tak ada juga. Kecuali 3. Illa min salasatin. Kecuali 3 perkara yang boleh mendatangkan pahala. Yang pertama, sedekah jariyatin. Sedekah jariah. Sedekah yang gunanya panjang kegunaannya. Siapa sedekah untuk masjid ni, panjang gunanya. Selagi masjid ni berfungsi lagi tu dia dapat pahala. Walaupun dia dapat pahala. Dia tak ada dalam dunia lagi. Tapi dia sedekah masjid ni, masjid ni berfungsi juga. Ada orang sayang, ada orang ngaji, ada orang Quran, ada orang sini, dia dapat pahala walaupun dia dapat pahala. Jadi jangan terkot, sedekah itu juga panjang gunanya. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Itu saya suka ngajar. Patutnya sudah rehat umur ni, umur dalam umur 3. Udah tahu lalu dah. Datang malam dah, mengar. Tapi kalau dengan itu ilmu itu boleh dipanjangkan. Satu, kalau tuan-tuan dan puan-puan mengamalkan ilmu yang saya jual, saya sudah padam. Dapat pahala saya? Dapat. Saya dapat pahala. Itu enggak. Atau ilmu yuntafa'u bih. Atau ilmu yang memberi manfaat. Tapi ilmu itu juga ilmu yang memberi manfaat. Ilmu ada 3 tu kan. Yang pertama ilmu yang memberi manfaat. Yang kedua ilmu yang mendatangkan mudarat. Ilmu Nabi mudarat. Maksud hakim mudarat. Ilmu sihir mudarat. Ilmu mencuri mudarat. Ilmu pukau mudarat. Ilmu yang beri mudarat. Yang 3 ilmu yang sihir. Pahala beda, dosa beda. Sihir buang masa. Seperti apa? Ilmu mendam. Orang suka mendam tu suka menghina Pak Haji je. Kalau belum naik haji makannya satu ke depannya, ke belakang boleh. Bila dah naik haji tamak nak Pak Haji tu, depan makan, belakang makan, lompat-lompat makan. Menghina Pak Haji tu mendam. Apa guna? Buang masa dia. Lagi satu main kerem tu, keting nanti jauh jam tu. Apa? Nuju gundu yang dituduh tu masuk ruang, bukan jam. Bingung betul. Kalau nak main lebih pintar, tak apa. Main bola sepak, tak apa. Adalah apa sehat badan tu. Ini dah. Jangan dia keting punya dia bongong, bangang, tengin. Siapa yang suka main kerem tu, tengin tu. Rantak lah. Saya orang sini dulu jadi tak rantak lah. Marah-marah. Itu ilmu yang sia-sia. Kita hendak ilmu yang memberi manfaat. Baik. Itu dua. Yang ketiga, awalidin solihin yad'ulah. Anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan bagi kedua ibu bapanya. Ibu bapa dah tak ada, mak dah tak ada, ayah dah tak ada, tapi dia doakan. Dia tak membayang doa, Allahumma gfirli dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau jadi terjemah, Allahumma gfir lana dhunubana wal walidina. Kalau hidayah, dengan hidayah itu mak bapak dia saja. Wal walidina. Dan kedua mak bapak kami, semua mak bapak kita semua. Itu doa begitu. Dia doa anak-anak yang soleh. Ketiga yang boleh mendatangkan manfaat. Yang lain tak ada. Tak ada sumber pahala, tak ada gerak. Sedekah tak ada dah. Baca Quran tak ada dah. Tak ada. Apa? Ya. Ini mau itu. Hadis yang seerti dengan hadis ini masih banyak lagi yang seperti hadis depan tadi. Dapat pahala kalau kau bersedekah atas nama mak aku, dapat, kata Nabi ya. Dapat pahala kalau kau sedekah atas nama ayah aku, dapat. Naam, kata dia. Cakap Arab naam. Itu cakap rasminya naam.
Kata rasmi aywa. Itu kalau Arab di Mekah lah. Hadis yang seerti dengan hadis ini masih banyak lagi. Dan dalil, apa itu dalil? Bukti. Itu nama dalil, buktinya dalil ya. Bukti yang menunjukkan sampai pahala puasa kepada si mati ialah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kalau bapa kita ada tinggal puasa, kita ganti untuk ayah dia. Dapat untuk ayah, untuk bapa kita tu. Dapat pahala. Tu hadis daripada Aisyah. Aisyah apa? Isteri Nabi, anak Abu Bakar. Ya. Ialah hadis Aisyah radhiyallahu anha, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyaman shoma anhu wa niyyah." Bukan. Waliyu. Artinya apa? Siapa yang mati sedang ia terlekat puasa wajib, ada lagi puasa tak habis puasanya. Wajib, puasa wajib sudah tak habis bayarnya. Hendaklah walinya berpuasa. Ada wali tadi ya. Anhu waliyu. Wali yang tu hendaklah berpuasa menggantikan puasa yang tinggal yang tu. Hendaklah walinya berpuasa menggantikannya. Dalil yang menunjukkan sampai pahala ibadah haji ialah hadis Ibnu Abbas. Kalau kita haji ke mak bapak kita dapat. Kita pergi Mekah, kita buat haji haji tamattu umpamanya. Kita buat umrah dulu. Buat umrah tu kita hajikan bapak kita, haji ke mak kita, dapat pahala hadis. Dapat pahala haji tu. Jadi haji kalau untuk mak dan ayah kita tu dapat pahala. Atau kita tak pergi, kita upah. Ada sekarang ada tak badal haji? Ada, bagi upah. Tapi kena berapa anu tak tahu. Sekarang ni tak tahu apa harganya. Upah haji berapa? 2,900. Kan 2,900. Masa zaman saya kata tu, kena 2,000 je. Saya mengajikan mak ayah saya. Kena 2,000 je. Zaman itu tahun-tahun bila? Tahun 70. Tahun 70-an. Ini tahun berapa? Tahun 20-an, 25-an. Tahun 25-an. Itu yang mahal kan tu. Saya pergi Mekah dulu pun, tuan-tuan dan puan-puan, tahu berapa perbelanjaannya? 4,500 je. Tahu berapa saya pergi Mekah? Tahun 80. Ada yang belum lahir pun lagi tahun 80 kan? 4,500 itu pun boleh bawa balik. Beribu ringgit boleh bawa balik ni. Tak habis. Bila beli barang 1,000 lebih dengan alat-alat rumah ketika itu ya. Begitu kan masa itu. Karena masa itu perbelanjaan tak tinggi benar. Sekarang yang mahal. Tambah duit Arab Saudi itu dah mahal harganya. Dulu 1 rial itu 7 kupang je di Malaysia. 1 rial Arab 7 kupang je. Gina lagi 1 rial depan dekat 2 ringgit. Tinggi ya. Baik. Ini lagi apa? Itu dalil ya. Apa lagi? Dalil yang menunjukkan sampai pahala ibadah haji ialah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Salah tu, radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas bin Abdullah bin Abbas. 2 orang tu. Abdullah anaknya, Abbas ayahnya, bapa saudara Nabi. Abdullah sepupu Nabi. Jadi kalau Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas kata radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha dengan kedua-dua mereka. Orang nama Abdullah ni banyak gelaran Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ya, di Ibnu pakai anak. Anak siapa? Anak si Umar, anak si Mas'ud. Apa kata Ibnu Abbas?
yang mungkin kata-kata Rasulullah ya. Annam ra'atu min Juhainata ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummati nazartu an tahujju falam tahujju hatta matat afa ahujju anha qala hujjai anha ara'aiti law kana ala ummiki dainun aknati qadiyatah uqdullaha fallahu ahaqqu balu fa'i. Rawahul Bukhari. Seorang perempuan daripada kabilah Juhainah, nama kabilahnya Juhainah, kabilah seperti puak kaum ya, kumpulan Juhainah, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perempuan itu datang berjumpa dengan Rasulullah. Lalu dia berkata, sesungguhnya ibu saya telah bernazar akan mengerjakan haji. Bila bernazar wajib tu ya. Tapi tak sempat kan tu. Lalu hingga apa? Mengerjakan haji, ia tidak sempat. Ia memang tak sempat. Ia tidak sempat mengerjakannya hingga ia mati. Bila mati, pada haji nazar tapi nak mengerjakan haji tu tak sempat. Sebelum itu sakit. Terdeek, terlantuk. Sebagi dia bidang haji, mati dia. Apakah saya mesti mengerjakannya sebagai gantinya? Bolehlah saya gantikan pergi ke haji itu, ganti untuk dia. Bagaimana pendapat engkau? Sekiranya ibu engkau terlekat hutang, adakah engkau mesti membayarnya? Itu soalan lain. Tadi haji ini hutang, lemak ada hutang, wajib bayar tak? Wajib. Ayah ada hutang, wajib bayar. Kalau ada hutang yang okey lah. Mak saya dulu ada hutang tu. Ada hutang dengan Minan. Kenapa Minan tak? Tokek. Dia dulu ada jual ikan tau. Lori tinggal hari perumban. Mak saya banyak ngambil barangnya dia. Udah dia meninggal dunia, saya tanya Minan, ada tak hutang mak saya tu? Dia tak ada katanya. Agaknya saja tak ada. Jadi saya dengan saya bagi dia, ambil nak 10 lagi. Halal kena. Ya kata dia. Orang dulu beli barang ke mana pun, RM2, RM3 ya. Zaman tu. Tahun 60-an. Masa tu mobil yang kan. Jangan boleh model, kan tunggu model. 3 kupang sekati. Bukan sekilo sekati ya. Zaman itu. Jadi kalau RM10 itu banyak tu. Mana ada orang beli sampai RM10 satu tak ada. Begitulah ya. Jadi wajib kita bayar. Ada ayah saya pun juga. Ada pernah hutang dengan kedai di Tanjung Dara. Nama tokeknya Beraman. Tak kenal? Kemudian kedai Beraman. Saya pergi jumpa kedai dia. Ada hutang ayah saya. Kata dia tak ada. Agaknya saja tanda apa? Tak ada. Saya pun bagi juga RM10. Nak hanya hutang ayah saya. Halalkan kan? Gitu kan? Jadi mudah-mudahan terhapus hutang dia juga daripada tokek-tokek kedai ya. Ini betul. Tapi dia mati. Apakah saya mesti mengerjakannya sebagai gantinya? Bagaimana pendapat engkau sekiranya ibu engkau terlekat hutang, adakah engkau mesti membayarnya? Tanya Rasul balik. Kalau mak kamu hutang, kamu kena bayar tak? Tunaikanlah hak Allah Ta'ala lebih awal katanya. Tunaikanlah hak Allah Ta'ala lebih awal atau lebih utama. Ditunaikan.
hadis-hadis tersebut tidak berlawan dengan firman Allah Ta'ala. Allah ada firman apa ni? Surah An-Najm. Apa? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kayak Quran tu. Wa allaisa lil insani ma wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tengok Melayunya. Dan bahawasanya seseorang manusia tidak memperoleh selain daripada apa yang telah diusahakannya. Kita semayang dapat kita pahala, kita mencuri dapat kita dosa. Tapi boleh tak kita gantikan? Itu ada hadis mengatakan boleh. Hadis ini sumber hukum tuan-tuan. Walaupun tak ada ayat Quran tapi hadis ada. Sumber hukum kita ada 4. Yang pertama Al-Quran Al-Karim, tidak ada pertikaian kita. Yang kedua hadis Nabi SAW, itu pun tak ada pertikaian. Yang ketiga ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Yang keempat qiyas, itu sumber hukum itu tu. Jadi kalau Nabi itu adil ya? Walaupun tak ada dalam Quran. Jadi tidak berlawanan kata di pengalang tadi. Hadis tersebut tidak berlawan dengan firman Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahawasanya seorang manusia tidak memperoleh selain daripada apa yang telah diusahakannya. Apa yang dibuat dapat ke dia, pahala dapat ke dia, dosa pun dapat ke dia. Ikut apa yang dilakukannya dalam apa, dalam dunia ni. Semua akan dikira menandakan apa? Menandakan keadilan Allah. Akan dibalas balik. Baik dibalas dengan kebaikan, jahat dibalas dengan kejahatan ya. Akan dibalas balik. Itu menandakan Allah itu Maha Adil. Kalau tidak, kalau tak ada dibalas, orang yang jahat tu untung lah. Bila mati je. Tak ada bangkit balik. Tak ada disiksa, tak ada didakwa. Untung ada mencuri untung, merompak untung, berjudi untung, minum arak untung. Tak ada kena apa-apa. Kalau apa itu untung di sini, itu tak ada adil Tuhan tu. Faham ke ni? Kalau Allah biarkan orang jahat tu lepas gitu aja, tak ada Tuhan adil. Dia buat jahat, lepas gitu aja. Tak ada kena dakwa, tak ada kena tuduh, tak ada disiksa, tak ada didenda, tak ada diazab. Maknanya Tuhan tu tak baca orang tu. Dan kita juga dalam dunia ni ada orang baik-baik no? Baik pakai, mayang tak tinggal, puasa tak tinggal, baca Quran rajin, selawat rajin, zikir rajin, tasbih rajin, tahlil rajin. Kalau dia mati-mati begitu, dia tidak dibalas kebaikan itu, maknanya Tuhan tak adil. Tuhan biarkan orang yang buat baik itu tidak diberi ganjaran, tidak diberi keuntungan. Jadi dalam dunia ini okey lah. Orang nari, dia tak nari. Benda haram kita buat. Orang mengumpat dia berzikir. Jadi dia buat baik, tak ada dapat keuntungan bagi dia. Sebab itu Allah balas. Baik dibalas dengan baik, dibalas dengan syurga. Jahat dibalas dengan jahat, iaitu dibalas dengan neraka. Kalau dia buat baik, Allah bagi syurga. 8 syurga Allah sediakan. Dan dalam syurga itu ada 99% nikmat, tuan-tuan. Dalam syurga itu Allah sediakan 99% nikmat. Nikmat Allah semuanya ada 100%. 99% Allah sediakan di syurga. Dan kita syurga mana? Firdaus ke, Adnin ke, Darussalam ke, Jannatul Ma'wa ke, Jannatul Na'im ke, Jannatul Khuld ke, Jannatul Jalal ke, atau Jannatul Qarar. 8 syurga. Allah sediakan tu. Itu 99%. Apa yang tak ada semua ada? 1% yang kita berebut penuh tu, hanya di dunia ini 1% saja yang kita berebut tu. Itulah yang kita bertumbuk-tumbuk tahan, bertikam-tikam tahan, berbunuh-bunuh tahan, berperang-perang tahan. Orang Yahudi itu dah bunuhnya sampai 40,000 orang Islam.
untuk merebut hanya 1% dunia. 1% saja nikmat dunia. Orang yang cerdik, orang yang waras akalnya, dia tidak 99%, tidak 1%. Tak payah jawab dah, muka tahu dah jawabnya. Kalau dia cerdik, dia tidak 99%, tidak 1%. Tak payah jawab. Tentu dia tidak 99%. Dia tidak jadi akhirat. Sebab itu dia mementingkan akhirat lebih daripada mementing dunia. Dunia ni dia rasa tak ada apa benda-benda. 1% saja. Yang kita pukul benar tu. Tak ada apa faedah pun. Ya. Di akhirat itu 99%. Jadi orang kodik dia akan mencari pokok itu 99% lah. Semua ada. Makanan apa yang tak ada, semua ada. Minuman apa yang tak ada, semua ada. 99% dalam kreasi yang dalam dunia ni. Apa semua ada. Awak ada, boleh minum. Tak perlu mabuk. Itu juga ya. Dan tidak berlawan dengan firman Allah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu satu ayat lain. Itu tahlil tersebut, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ada sebut tak? Ya. Artinya apa? Nampak dia. Dia warna. Seseorang itu mendapat pahala daripada kebajikan yang disukanya. Apa yang disuka itu? Ya. Diusahakannya, bukan disuka, dia usahakannya dapat pahala. Mayang dapat pahala, sedekah dapat pahala, baca Quran dapat pahala, ngaji dapat pahala, mengajar dapat pahala dengan cara ikhlas. Dengan cara ikhlas. Masa saya ngajar ni, dapat pahala ni. Kalau ikhlas lah. Kalau nyelin ni je mana benda hati ni tak ada dekat aku lagi dah. Itu tak ada ikhlas mana. Ngapa nak kendari? Ngapa nak kendari? Ndak kena dulu. Mana ikhlasnya dah kena dulu. Di malam ni Isya. Kalau tak ada yang dulu pun, waktu saya dah jadual saya datang insya-Allah. Tak ada sekali jangan bagi. Tengok boleh depan, datang ke tak? Tapi kalau ada bagi juga, nongin dah. Faham dia kata ni? Dia ikhlas sama dengan Allah. Betul tak? Jadi laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Seseorang itu mendapat pahala daripada kebajikan yang diusahakannya. Dan ia mendapat siksa daripada kebajikan yang diusahakannya, daripada kejahatan kebajikan kejahatan yang diusahakannya. Kalau dia buat jahat akan disiksa. Ya kan betul. Tak semayang hanya tahu dah tuan-tuan dan puan. Kalau dia tak semayang, satu waktu tak semayang, dia akan dimasukkan dalam neraka 40 tahun. Berapa lama tu dah? 40 tahun. 40 tahun tu dunia ke akhirat. Akhirat 40 tahun, akhirat berapa tahun dunia? Ini cikgu matematik ni tau. 40 tahun akhirat berapa tahun dunia? Satu hari di akhirat bersama dengan 1000 tahun dunia. Yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, kata Allah. Pada hari yang mengikut kiraan kamu ialah 1000 tahun di dunia ni. Jadi kalau 40 tahun apa? 40 kali 1000 kali 365 tahun. Berapa tahun? 4000 kali 1000 dah 40,000 kali 365 berapa? Udah tak diam, semua tak jawab. Saya jawab, saya dan orang pandai. Apa dah jawabnya? 14,600,000 tahun. 14,600,000 tahun. Saya seorang je tahu. Kenapa? Mana saya tahu? Dah kira siap dah ramah. Tajuk ini dah berapa ribu kali dah saya ceramah kan. Banyak orang kahwin 14,600,000 tahun. Masuk neraka-nya. Tak boleh menawar kan? Itu satu waktu 3 tu. Kalau semua hidup umur 83 tahun saya, tak tahu lah berapa banyak. Jadi mudah-mudahan kita akan bersedia
Dengan kebaikan saja supaya dapat pahala. Dan jangan buat sesuatu dosa, ya. Okey, ada bunyi kan? Udah bunyi? Oh, kapur lah. Boleh tak berhenti? Takut nak kapur ya? Takut nak apa? Ini ustaz yang ngajuk jerit je, umpi je. Dah ada bunyi, cukup lah tu. Mudah-mudahan akan datang kita akan habisi, kita akan habis kitab ni. Ya. Sikit lagi ni, satu penggal lagi, satu penggal yang panjang lah. Itu bulan depan. Kalau panjang umur lah, kalau panjang tak ada lah. Lepas itu tamatlah kontrak saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Habis kitab ni, habislah kontrak saya. Saya pun dah tak berapa lalu datang dah ni. Tapi datang juga lah, mengenangkan ini kampung saya. Ni depan-depan saya ni saudara-saudara saya mereka. Jadi datang juga lah. Lepas ini esok, mungkin saya penamaan dah bulan depan ni. Mungkin dah, saya tahu. Tak tahu lah kalau saya terbuka hati ni datang juga, tahu. Itu pun pernah diterima macam ni. Kalau kata udah, sudah. Okey, sekian dulu. Ada siapa-siapa nak makan? Tak ada. Setuju lagi lah. Ada siapa-siapa nak tanya? Has anybody got any problem to ask? Tak ada. Tak ada.